Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam persidangan kelima International Conference on Islamic Education and Law 2021 pada kali ini. Saya Dr. Saiful Azri bin Mokhtar bersama dengan rakan-rakan Dr. Muhammad Nur Hidayat, Dr. Abang Muhammad Razif, Dr. Irmawani Osman, Profesor Madya Dr. Muhammad Suhaimi Esa, Dr. Romzi Ationg dan Dr. Siti Aidalukin akan berkongsikan sedikit hasil kajian yang telah kami jalankan berkaitan dengan analisis prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam kitab Al-Quran. Pengenalan. Sebagaimana yang kita maklum bahawa komunikasi ini merupakan satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti melaksanakan transaksi komunikasi. Sama ada komunikasi yang dijalankan tersebut berbentuk verbal ataupun non-verbal, sama ada dalam bentuk lisan ataupun bukan lisan. Namun, ada dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini di mana mereka tidak mengindahkan prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi ketika berlangsungnya komunikasi. Sedangkan kalau kita lihat sendiri dalam Al-Quran, sebenarnya banyak ayat-ayat yang mengisahkan tentang komunikasi dalam kehidupan kita. Kerajaan Malaysia juga pada hari ini telah seringkali memperingatkan rakyatnya agar sentiasa menjaga komunikasi. Kalau kita lihat di mana Kementerian Komunikasi dan Multimedia seringkali mengingatkan masyarakat kita, kalau sekiranya kita mendapat sesuatu maklumat yang tidak pasti, maka jangan kongsi. Sebagaimana yang kita maklum, tidak pasti, jangan kongsi. Ini juga termasuk dalam prinsip komunikasi sebenarnya. Baik, berdasarkan kepada pernyataan inilah satu analisis prinsip komunikasi dalam Al-Quran perlu dilakukan bagi menzahirkan perintah Allah dalam etika berkomunikasi, khususnya kepada umat Islam, di mana dengan mengamalkan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam ini boleh mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan damai, harmoni dan saling faham memahami antara satu sama lain. Dalam kajian ini kami telah menggunakan analisis dokumen di mana kami telah merujuk kepada ayat-ayat suci Al-Quran dan juga kitab-kitab tafsir Al-Quran bagi mendapatkan prinsip komunikasi yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Baik, bagi dapatan kajian kami telah menemui dua bentuk prinsip komunikasi dalam Al-Quran iaitu yang pertama komunikasi bil lisan dan juga yang kedua adalah komunikasi bil hal. Baik, dalam komunikasi bil lisan ini kami telah menemui 9 prinsip komunikasi yang perlu dipatuhi dan diketahui oleh seluruh umat Islam khususnya di mana dengan mengamalkan komunikasi bil lisan ini, maka komunikasi kita yang kita laksanakan kepada masyarakat akan mudah diterima dan mengikut kehendak Al-Quran dan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk prinsip komunikasi pertama dalam komunikasi bil lisan ini adalah menggunakan bahasa dan perkataan yang baik. Jadi kita selaku umat Islam orang Islam, apabila kita nak melakukan proses komunikasi, maka kita hendaklah menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Tidak boleh kita menggunakan perkataan-perkataan yang melampau ataupun perkataan-perkataan yang boleh menimbulkan rasa tidak puas hati kepada para pendengar. Ini adalah prinsip pertama yang perlu kita ketahui di mana dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baik, sudah pasti maklumat dan juga mesej yang hendak kita sampaikan kepada pendengar akan mudah diterima oleh para pendengar tersebut.
Baik, prinsip yang kedua pula adalah berdialog dengan cara yang baik. Sebagaimana kita maklum ya, bahawa dalam komunikasi ini kita banyak bentuk untuk kita nak berbicara, sama ada untuk berdialog, bermesyuarat dan sebagainya. Tetapi dalam bentuk berdialog ini, kita hendaklah berdialog, berbahas dengan cara yang baik juga. Ini bermaksud bahawa Islam menyarankan kepada kita, kalau sekiranya kita nak melaksanakan sesuatu dialog sesama manusia, hendaklah kita menggunakan ataupun kita menggunakan perkataan yang baik ataupun menggunakan cara yang baik. Cara yang baik di sini bermaksud hendaklah kita mengetahui bagaimana proses ilmu komunikasi, bagaimana cara untuk kita nak berkomunikasi dengan orang. Ini kerana dengan adanya ilmu berkaitan dengan komunikasi ini, bahawa kita dapat memastikan pendengar dapat menerima apa yang nak kita sampaikan tersebut. Baik, prinsip yang ketiga pula adalah menggunakan hikmah dan nasihat yang baik. Ini juga kita kena bijak dalam berkomunikasi ya, di mana dalam kita nak menyampaikan sesuatu maklumat, hendaklah kita sampaikan dalam bentuk yang sangat-sangat berhikmah. Bermaksud kita melihat kepada persekitaran kita. Kalau sekiranya perkara yang hendak kita nak sampaikan itu kepada hanya seorang sahaja, maka tak perlu kita nak wawarkan kepada masyarakat, kepada golongan-golongan komuniti yang sedia ada. Bahkan lebih baik kita berharapan terus dengan mereka yang berkaitan dengan apa yang nak kita sampaikan. Ini juga salah satu daripada cara bagaimana kita nak memastikan ya, kita punya matlamat, kita punya message ataupun kita punya maklumat yang nak kita nak sampai itu berkesan kepada para pendengar. Baik, untuk yang keempat pula adalah bercakap benar. Di mana bercakap benar ini merupakan prinsip yang sangat asas ya, kepada setiap umat Islam khususnya, dan juga masyarakat bukan Islam. Di mana setiap perkataan ya, perkara ataupun bahan bualan kita hendaklah berkonsepkan benar. Kalau sekiranya kita berbicara dengan sesuatu perkara yang tidak benar ataupun yang palsu, kemungkinan orang pendengar tidak lagi mempercayai apa yang nak kita sampaikan. Sebab itu kalau kita melihat kepada satu sabda Rasulullah SAW, qulul haq walau kana murran, katakanlah kebenaran itu sekalipun ianya pahit. Bermaksud dalam apa jua keadaan, kita perlu mempertahankan bahawa kebenaran itu adalah tunjang utama dalam aspek komunikasi. Baik, untuk yang kelima pula dalam prinsip komunikasi bil-lisan adalah bercakap dengan lemah lembut. Ini juga sangat penting ya, bagi sesiapa sahajalah yang untuk melaksanakan, untuk menyampaikan sesuatu mesej. Di mana kalau kita berbicara dengan lemah lembut, akan memudahkan pendengar untuk menerima apa yang nak kita sampaikan. Jadi kalau sekiranya dalam keadaan marah sekalipun ya, kalau kita berbicara dengan keadaan yang lembut, ya, yang sopan santun, sudah pasti mereka yang berada dalam keadaan marah itu akan dapat mendengar apa yang nak kita sampaikan. Ibaratkan api, apabila kita disembah dengan minyak, dia akan lebih membakar, lebih menyala. Tetapi kalau sekiranya kita simbah je dengan air, maka api itu akan padam. Begitulah sinonimnya dengan prinsip bercakap dengan lemah lembut. Baik, untuk prinsip yang keenam pula, tidak berbentuk cacian dan juga kejian. Dalam melaksanakan komunikasi ya, apa yang penting juga adalah kita hendaklah memastikan bahawa setiap tutur kata kita yang hendak kita sampaikan itu janganlah berbentuk cacian dan juga kejian. Ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah garapkan dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Humazah. Celakalah bagi mereka-mereka yang orang yang bersifat keji, yang sentiasa berbicara dengan sesuatu perkara-perkara yang keji. Ini yang kita katakan bahawa dalam prinsip komunikasi, kalau kita melaksanakan perkara-perkara ataupun bahasa-bahasa yang baik, insya-Allah kita akan dapat pulangan yang baik. Tetapi kalau kita menggunakan istilah-istilah ataupun bahasa-bahasa yang berbentuk cacian, kejian dan sebagainya, maka sudah pasti apa yang kita nak sampaikan itu tidak akan diterima oleh para pendengar. Baik, untuk yang ketujuh pula adalah tidak berkaitan dengan sesuatu yang batil. Ini juga merupakan prinsip asas dalam komunikasi bil-lisan. Ini
ini kalau kita lihat ya, sebagaimana saranan Rasulullah SAW sendiri bahawa sekiranya kalau kita berada di dalam satu kelompok, satu kelompok di mana kelompok tersebut menceritakan sesuatu perkara yang batil ataupun kita istilahkan sebagai membawang contohnya, kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk join sekali. Bahkan kita perlu menegah ataupun kita mengundur diri, sebab itu adalah cara yang terbaik. Sebab kalau sekiranya kita teruskan berada di tempat keadaan tersebut, sudah pasti kita juga akan terjebak untuk melakukan sesuatu perkara yang batil dari sudut komunikasi. Untuk prinsip yang ke-8 pula adalah kesesuaian nada percakapan. Ini juga perlu ya kepada setiap manusia, khususnya kepada para pendakwah ataupun para guru. Di mana kalau kita lihat bagaimana cara untuk kita berkomunikasi juga, kita kena pastikan bahawa nada percakapan yang kita gunakan itu sesuai dengan keadaannya. Maknanya kalau sekiranya kita berada di kelompok yang kecil, berkomunikasi 2 atau 3 orang, tak perlu kita menjerit-jerit, tak perlu kita meninggikan suara, tidak. Mungkin kita boleh bercakap dengan situasi yang agak perlahan. Ini juga merupakan satu prinsip yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya. Sebab apa? Sebab kalau kita berbicara dengan nada percakapan yang baik, yang konsisten, sudah pasti ya kita tidak mengganggu masyarakat lain. Baik, untuk prinsip yang ke-9 ya, yang terakhir dalam komunikasi beralisan yang telah kami temui dalam ayat Al-Quran adalah tidak berbantah untuk kepentingan peribadi. Ini bermaksud ya, kalau sekiranya kita melakukan sesuatu transaksi komunikasi contohnya ya, kalau kita meminta pandangan daripada sahabat ataupun ahli mesyuarat, hendaklah kita saling memberi dan juga menerima pandangan-pandangan yang telah dicernakan oleh mereka. Tidak boleh kita hanya membantah, kalau boleh idea saja yang perlu dipakai. Ini juga merupakan satu prinsip ya yang perlu kita jaga. Apatah lagi kalau kita melaksanakan satu mesyuarat contohnya, bahawa maka kita hendaklah menerima pandangan ahli mesyuarat tersebut ya, dan kita tidak perlulah membantah semata-mata untuk memberi kepentingan kepada diri kita sendiri. Baik, kita teruskan lagi dengan dapatan untuk prinsip. Dalam prinsip komunikasi BL-HAL ni pula ya, kami telah menemui 10 bentuk prinsip yang perlu diketahui oleh masyarakat Islam khususnya lah dalam melaksanakan komunikasi kita ya. Baik, prinsip pertama yang tergolong dalam prinsip komunikasi BL-HAL ini adalah mempunyai tujuan yang baik. Sebab apa? Sebab dalam kita melaksanakan sesuatu transaksi komunikasi, sudah pasti kita mempunyai tujuan yang baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima sesuatu bentuk komunikasi yang mempunyai tujuan yang baik semata-mata ya. Manakala kalau sekiranya kita berniat untuk melaksanakan satu bentuk komunikasi tetapi mempunyai tujuan yang tidak baik, maka ia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk yang kedua pula adalah rancang idea sebelum berkomunikasi. Ini juga merupakan salah satu daripada prinsip komunikasi bil al-hal yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana apabila kita nak berkomunikasi, seharusnya kita kena rancang dahulu apakah perkara-perkara yang nak kita kongsikan dengan sahabat, dengan sesiapa sahaja. Kalau sekiranya kita tidak merancang idea tersebut, maka sudah pasti perbualan kita, komunikasi kita akhirnya akan tersasar berdasarkan kepada tujuan yang baik tadi. Kadang-kadang ialah apabila kita berjumpa dengan sahabat kita, apabila kita berkomunikasi, kadang-kadang tersasar sehingga kan kepada isu-isu kawan-kawan pun yang negatif pun kita turut sama berbicara tentang hal tersebut. Ini yang kita nak elakkan ya, sebab Islam sangat-sangat menekankan hal prinsip sebegini. Kemudian yang ketiga, susun maklumat perlu jelas dan juga berstruktur. Ini jugalah ya, kalau kita lihat dia juga merupakan prinsip dalam komunikasi BH di mana dalam nak menyampaikan sesuatu maklumat, contohnya kalau kita melaksanakan ceramah ataupun kuliah ataupun kita mengajar anak-anak murid kita, seharusnya kita perlu susun maklumat-maklumat yang tertentu. Maksudnya di sini bahawa kita perlu menyampaikan sesuatu maklumat yang utama terlebih dahulu berbanding dengan maklumat-maklumat yang lain. Dan Allah juga melarang kita ya, kalau sekiranya kita nak menyampaikan sesuatu perkara yang
yang penting tersebut janganlah kita selitkan dengan unsur-unsur yang lawak keterlaluan. Sebab dia boleh menghilangkan matlamat utama dalam proses komunikasi tersebut. Okey, kemudian yang keempat pula ya adalah fokus ketika mendengar. Okey, baik, dalam komunikasi ini kita bukan hanya fokus semata-mata kepada komunikasi yang kita laksanakan, tetapi dalam masa yang sama kita juga perlu memberi fokus kepada mendengar apa yang disampaikan oleh sesiapa yang berbicara dengan kita. Jadi dalam hal ini ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyarankan ya setiap umat Islam agar apabila kita berinteraksi, berkomunikasi dengan seseorang, maka dalam masa yang sama kita perlu juga memberi fokus kepada apa yang nak disampaikan oleh sahabat kita tadi. Jadi dengan memberi fokus tersebut, maka kita akan dapat menghayati sepenuhnya apa yang nak disampaikan oleh sahabat kita kepada kita. Ya, kalau sekiranya kita hanya menumpukan kepada komunikasi kita semata-mata, maka kita akan terlepas pandang apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh sahabat itu tadi kepada kita. Iaitu kita kena bagi fokus kepada apa yang nak dibicarakan. Kemudian prinsip yang kelima pula adalah komunikasi dengan cara bersemuka. Ini juga telah disarankan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Sebaik-baik berkomunikasi adalah berkomunikasi secara bersemuka. Sebab apa? Sebab dengan cara berkomunikasi secara bersemuka ini kita dapat menghayati sebenar apa yang nak disampaikan oleh orang yang nak berbicara dengan kita ya. Kalau kita hanya berbicara dengan cara yang tidak bersemuka ataupun menulis telefon, kemungkinan kita tidak dapat menghayati sepenuhnya apa yang nak disampaikan oleh mereka kepada kita. Kemudian prinsip yang keenam pula adalah mengutarakan apa yang dikata. Ini sebenarnya juga antara perkara-perkara yang prinsip-prinsip yang sangat ditekankan oleh Allah ya. Contohnya lah kita boleh rujuk kepada kepimpinan dari sudut kepimpinan ya. Di mana kalau seseorang pemimpin ya, apabila mereka pandai sahaja berbicara tetapi tidak mengutarakan apa yang dia kata, bahkan suatu ketika nanti mereka boleh hilang hak kepercayaan terhadap kepimpinan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ya, kalau sekiranya kita nak berbicara, kita berjanji, maka hendaklah kita tunaikan janji kita itu seperti mana apa yang kita janjikan. Maka laknatlah bagi orang-orang yang pandai berjanji tetapi tidak pandai menepatinya. Okey, kemudian prinsip yang ketujuh adalah jujur, ikhlas dan berhati mulia. Ini juga merupakan prinsip komunikasi bil-hal ya, di mana apabila kita nak melaksanakan sesuatu komunikasi ataupun kita nak menegur seseorang sahabat kita, contohnya hendaklah kita berada dalam keadaan jujur, ikhlas dan juga berhati mulia. Maksudnya di sini bahawa hendaklah kita menegur sahabat kita itu dengan seikhlasnya, bukan disebabkan oleh benda lain, bukan disebabkan kawan kita itu kaya maka kita nak kena jaga hatinya dengan kita terpaksa menipu. Tidak. Sepatutnya kita kena jujur dalam komunikasi yang kita sampaikan ya. Okey, prinsip yang seterusnya ya, yang ke-8 pula adalah berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita lihat jelas lihat di dalam Al-Quran bahawa apabila kita telah melaksanakan sesuatu komunikasi, maka kita seharusnya berdoa dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat membuka hati-hati manusia ni untuk menerima apa yang kita sampaikan. Baik, untuk prinsip yang ke-9 pula adalah mengambil kira pandangan dan fikiran orang lain. Ini juga sangat penting ya. Apabila kita melaksanakan sesuatu komunikasi dalam bentuk musyawarah contohnya, kita tidak boleh hanya menumpukan kepada diri kita sahaja semata-mata. Bahkan kita kena juga mengambil pandangan-pandangan daripada ahli musyawarah yang lain ya. Ini seperti mana yang telah Nabi Muhammad SAW laksanakan suatu ketika dahulu dalam peperangan. Baginda lebih suka mengambil pandangan daripada para sahabat dia untuk mendapat satu keputusan yang baik dalam strategi peperangan. Ini juga kita perlu laksanakan dalam kehidupan kita ya. Baik, untuk prinsip yang terakhir yang ke-10 adalah hendaklah bersifat rendah diri dan jauh dari tanggapan buruk terhadap orang lain.
Baik, dalam prinsip yang ke-10 ini, kita hendaklah sentiasa berbicara ataupun kita hendaklah sentiasa menanamkan dalam diri kita bahawa sifat rendah diri. Walaupun kita rasa kita betul, kita kena cakap dalam keadaan yang lemah lembut, ya. Tak kiralah siapa, kita sebagai seorang pembesar ke, kita sebagai seorang pemerintah ke, kita walaupun kita berjawatan tinggi, tetapi kita perlu menanam dalam diri kita sifat rendah diri dalam setiap kali kita berkomunikasi dengan orang lain. Tak perlulah kita nak mendabik dada, ya. Sebab apa? Sebab hidup ini hanyalah sementara sahaja. Baik, untuk kesimpulannya, dapat sini saya rumpuskan, ya, bahawa prinsip komunikasi dalam Al-Quran ini sebenarnya sangat banyak, ya. Jadi masyarakat Islam khususnya perlulah mengetahui keseluruhan prinsip-prinsip ini agar kita dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan harmoni dari sudut komunikasi. Untuk akhirnya, selaku penghargaan, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Universiti Sabah dan juga Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa atas kelulusan geran Seed Money PPIB, ya, TPB 1907, dan juga kepada pihak GAE, ya, geran penyelidikan di atas geran penyelidikan perbitan dengan kod TLS 2102. Jadi saya rasa itu sajalah untuk perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita ambil dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu saja daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk dan lemah itu datang daripada saya sendiri. Saya mohon maaf. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.